Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Setakat ini kita dah bincang berkaitan dengan bagaimana usahawan memulakan perniagaan. Okay. Kita dah bincang tentang cara-cara mulakan perniagaan, iaitu antara cara ialah kita boleh guna mulakan sendiri, ambil alih perniagaan orang lain, ataupun kita boleh buat perniagaan franchise ataupun berbentuk pakatan strategik. So kita nak sambung satu lagi bahagian, iaitu berkaitan dengan pembiayaan dan sumber modal. So kita dah tahu cara mulakan perniagaan. Sekarang isu berkaitan dengan modal. So di sini ada dua bahagian. Yang pertama ialah kamu kena jelaskan bentuk modal. Bentuk modal atau types of capital lah, bentuk modal dibagi kepada dua, iaitu kewangan dan bukan kewangan. Kewangan ni termasuklah modal teroka, modal equity dan juga modal hutang. Bukan kewangan ni seperti aset tetap. So bahagian kedua, jelaskan sumber modal. Sumber modal ni kita ada modal formal dengan modal tidak formal. So kita akan bincang satu demi satu ya. Apa dia modal? Bila sebut modal, modal ni rujuk kepada wang atau kekayaan yang diperlukan oleh sebuah perniagaan untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan. Bila kita nak mulakan perniagaan, kita nak sediakan barang atau perkhidmatan dan kita perlukan duit. Duit itu rujuk kepada modal. Wang yang diperlukan untuk keluarkan suatu barang atau perkhidmatan. Dan modal ni boleh diperoleh melalui pinjaman. Mungkin ada yang gunakan tabung atau simpanan peribadi, ada yang menjual saham, ataupun mungkin kita gunakan aset. Kamu ada tanah ke bangunan dan kamu gunakan aset ni untuk mulakan perniagaan. Dan modal ni amat penting untuk biaya perbelanjaan perniagaan. Contohnya kena bayar sewa, beli alatan, bahan mentah, bayar gaji dan sebagainya. Dan kalau kita gunakan modal ni dengan cekap dan berkesan, dia akan menambah kekayaan perniagaan. Itu money create money ya. So wang cipta wang. Jadi kalau kita gunakan modal ni dengan baik, ini boleh menambah kekayaan perniagaan. So modal kita semakin meningkat kalau kita pandai menguruskannya. Bentuk modal. So bentuk modal ni dibagi kepada 3 ya. So kita mula dengan bagi kepada 2, iaitu modal kewangan dengan modal bukan kewangan. 2 ya. Modal kewangan ni dipanggil modal pelaburan berisiko. Ada melibatkan risiko. So modal kewangan ni digunakan untuk memulakan suatu perniagaan atau dikenali sebagai kekayaan berbentuk wang untuk menghasilkan kekayaan perniagaan. Contohnya, Cik Hidayah memulakan perniagaan kedai Dobi dengan modal sebanyak RM50,000. So modal ni mungkin berbentuk modal teroka, modal equity atau modal hutang. Contohnya Tiga Abdul ni melabur RM200,000 untuk mulakan sebuah perniagaan. Ini dikenali sebagai modal kewangan. Kita pergi kepada yang pertama, modal teroka atau dipanggil venture capital. So modal teroka ni merupakan dana. Dana maksudnya duit ya. Dana yang disumbangkan oleh maybe individu yang kaya, syarikat atau badan profesional. Mereka ingin melabur dalam perniagaan yang ada potensi. Ada keupayaan untuk menghasilkan pulangan yang tinggi. So mungkin mereka menjadi rakan kongsi atau pemegang saham dalam perniagaan yang dimulakan oleh usahawan atau dipanggil modal teroka. So siapa yang sumbangkan? Orang kaya, syarikat atau badan profesional, dan mereka rasa perniagaan ni ada potensi untuk menghasilkan pulangan yang tinggi. Dan pelabur modal teroka ni, dia akan tengok dulu, bukan semua perniagaan dia melabur ya. Dia akan tengok dari segi pasukan pengurusan. Adakah kumpulan pengurusan ni, mereka yang efisien cekap, ada potensi pasaran tak, bagaimana dengan produk unik atau tidak. Dia akan tengok banyak aspek sebelum dia melabur. Contohnya Encik Aziz ialah seorang jutawan hartanah, melabur RM500,000 dalam perniagaan kosmetik yang diusahakan oleh Cik Aisyah. So Encik Aziz ni dikenali sebagai pemodal teroka. Dia percaya perniagaan Aisyah ni boleh berjaya. So dia labur RM500,000. Tengok contoh ni. Sam ni, dia ada sebuah idea perniagaan. So
dia siapkan rancangan perniagaan, dia minta bank tolong luluskan pinjaman untuk mulakan perniagaan, tapi bank kata sorry bro, dia tak nak luluskan pinjaman. Okey. Dia tanya Aunty May untuk pinjaman. So Aunty May ni dia orang kaya. Dia dah banyak duit, okey. So dia ni dianggap sebagai pemodal teroka. Okey, dia kata, okey, I bagi you 1 juta, tapi saya nak 50% daripada perniagaan you. So dia menjadi salah seorang rakan kongsi. Okey. So kenapa Sam jumpa Aunty May? Sebab bank tak luluskan pinjaman dia. Okey, tapi Aunty May percaya idea Sam ni boleh berjaya. So dia sanggup melabur. Okey. Okey, modal equity. Okey. Modal equity ni modal daripada pemilik perniagaan. Tadi modal disumbangkan oleh individu kaya. Yang ni modal disumbangkan oleh pemilik perniagaan atau pelaburan orang ramai dengan membeli saham perniagaan tersebut. Okey, ada dua ya, pemilik perniagaan atau orang ramai yang beli saham. Okey, atau dipanggil jualan saham. So pemilik perniagaan ni jual saham perniagaan kepada para pelabur. So dipanggil modal equity. Okey. Yang ini ada risiko. Jika usaha perniagaan ni gagal, orang yang melabur ni akan mengalami kerugian. Okey. Dan dia berhak mendapat pulangan daripada perniagaan. Mungkin dapat perkongsian untung, dividen dan sebagainya. Dan modal equity tak perlu bayar balik. Okey. Contohnya, Cik hari ini beli 10,000 unit saham syarikat Yuanitia berhad bernilai RM40,000. Okey. So, Cik hari ini merupakan salah seorang pemegang saham. Okey. So, syarikat Yuanitia dapat modal dengan menjual saham pada Cik hari ini. Okey. So, Cik hari ini menanggung risiko. Jika usaha Yuanitia berhad ni gagal, so Cik hari ini akan menghadapi risiko. Okey, dia takkan dapat balik modal kalau syarikat ni mengalami kerugian ataupun ditutup. Okey. Okey, kita pergi kepada modal hutang. Modal hutang ni modal yang diperoleh dalam bentuk pinjaman. Remember the keyword pinjaman. Okey. So ini melibatkan pelbagai instrumen. Instrumen maksudnya alat. Okey, jenis ada pelbagai jenis pinjaman yang melibatkan faedah. Okey. Faedah maksudnya bunga. Okey, pelbagai instrumen seperti pinjaman bank, overdraft, kredit pusingan dan sebagainya. Ini dipanggil alat pinjaman. Okey, instrumen ada banyak jenis dan ini akan dikenakan faedah atau riba ataupun bunga dan kena bayar balik. Okey, you have to pay back. Contohnya, Cik Manisa berjaya mendapat pinjaman bank sebanyak RM50,000 yang dijadikan modal untuk buka sebuah pasar mini. Okey, ini bukan modal milik Manisa. Dia pinjam dari bank. So, dipanggil modal hutang. Manisa kena bayar balik tak? Kena ya? Kena bayar balik. Dan RM50,000 ni akan dikenakan faedah. Okey? So, dipanggil modal hutang. So, ingat So, modal kewangan ni ada berapa jenis? 3 ya. Satu adalah modal teroka, modal equity dan juga modal hutang. Okey? Mungkin kamu diminta bezakan modal equity dengan modal hutang. Okey, jadi kalau kamu diminta bezakan guna dimensi atau aspek ya, ada banyak aspek, contohnya sumber. Modal equity, sumbangan pelabur atau pemilik. Modal hutang, sumbernya pinjaman bank atau agensi kerajaan. Okey, risiko, equity ada risiko sebab kemungkinan kehilangan pelaburan. Duit yang kamu labur tu hilang kalau perniagaan tu gagal ya. Modal hutang ni risiko dia rendah sebab ada cagaran. Jadi bila usahawan ni memohon pinjaman, dia perlu kemukakan cagaran seperti rumah, tanah dan sebagainya. Jadi pemberi pinjaman ni dia kurang menghadapi risiko sebab in case kalau usahawan tak bayar, dia boleh jual cagaran tersebut. Okey, so risikonya lebih rendah. Modal equity tak perlu bayar balik. Hutang kena bayar balik. Okey. Equity ni tidak memerlukan sandaran atau cagaran. Yang ni perlukan sandaran atau cagaran atau penjamin dan sebagainya. Kawalan ke atas perniagaan, equity ni ada kawalan. Sebab dia adalah pemegang saham. Okay? So dia ada hak bersuara, mengundi dan sebagainya. Kalau modal hutang ni, kamu ni orang luar. Okay? So kamu tak ada kawalan ke atas perniagaan. Okay? Kamu hanya boleh tuntut kalau dia gagal bayar hutang kita. Okay? So ini beza antara modal equity dengan modal hutang ya. Okay, modal bukan kewangan. Modal bukan kewangan ni ada dua jenis. Satu ialah berbentuk harta atau aset
tetap yang dimiliki oleh usahawan seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Modal insan ni berbentuk kemahiran skill, pengalaman, kepakaran yang dimiliki oleh usahawan. Okey, ini panggil modal bukan kewangan. Okey. Contohnya Encik Anafia yang pernah bekerja sebagai pengurus ladang Felda telah buka sebuah ladang buah betik di tanah milik sendiri seluas 10 ekar. So, Encik Anafia ni dia ada dua modal bukan kewangan. Satu, pengalaman sebagai pengurus ladang. So, dia tahu selok-belok bagaimana nak uruskan perniagaan. Okay? Dan dia juga ada tanah milik sendiri. Itu aset tetap. So, Encik Anafia ni ada dua modal bukan kewangan. Satu tanah, satu lagi pengalaman sebagai pengurus ladang. Okey. Okey, sumber modal. Sumber maksudnya sources. Dari mana? Okey, dari mana usahawan memperoleh pinjaman? Mungkin daripada pihak bank, agensi kerajaan dan sebagainya. Okey. Sumber modal ni ada dua, modal formal dengan modal tidak formal. Okey. Modal formal ni biasanya melibatkan banyak dokumentasi. Okey, ingat formal ni ada melibatkan dokumentasi, melibatkan banyak prosedur dan mengambil masa yang lama untuk mendapatkan modal ni. Okey. Kalau modal tidak formal, dia tak ada dokumentasi. Prosedur tak ada dan mungkin melibatkan masa yang sedikit. Okey, itu modal tidak formal. Okey. Okey, sumber modal formal. Okey, sumber modal formal ni yang pertama kita ada pinjaman bank. Okey, so bank ada menawarkan pelbagai pinjaman. Okey, contohnya kita ada pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, pinjaman bercaga ya, perlukan aset untuk dijadikan sandaran dan ini kena bayar balik. Okey, dan kamu akan dikenakan faedah. Okey. So, pinjaman bank ni, dia mengambil kira 5 faktor atau 5 C, dikenali sebagai 5 C ya. Yang pertama ialah karakter, itu sifat peribadi peminjam. Okey, adakah kamu seorang yang jujur, okey, tak ada rekod jenayah, itu karakter. Kapasiti maksudnya keupayaan. Adakah kita mampu bayar balik pinjaman? Okey, so bank akan tengok kapasiti kita, contohnya rekod penyata bank. Okey, wang masuk, wang keluar. Okey, adakah kita ada baki simpanan setiap bulan? Itu kapasiti. Yang ketiga, modal atau capital. Berapa modal yang disumbangkan oleh pemilik? Kalau kita mulakan perniagaan, kita tak boleh harapkan bank keluarkan semua modal. So, diharapkan kita juga keluarkan modal. Kalau kita keluarkan modal, maksudnya kita sanggup menanggung risiko. Kalau bank yang keluarkan semua modal, mungkin pemilik ni cuai. Okay? Dia mungkin kurang bertanggungjawab. Jadi, bank nak kita juga keluarkan modal. Lagi banyak modal kita keluarkan, lagi senanglah kita dapat pinjaman dari bank. Okay? Yang keempat, keadaan atau condition. Contohnya, keadaan persekitaran perniagaan. Keadaan ekonomi macam mana. Kalau melambung, senang dapat pinjaman. Kalau meleset, susah dapat pinjaman. Keadaan politik stabil atau tidak. Okay? Itu rujuk pada keadaan. Last ialah sandaran atau collateral. Okay? Apakah aset cagaran yang dikemukakan oleh peminjam? Lagi tinggi nilai aset yang kita nak cagarkan, lagi senanglah kita dapat pinjaman. Contohnya katakan kamu ada sebidang tanah. Okay? Nilainya RM500,000. Kamu nak mohon pinjaman RM200,000. Bank sanggup bagi sebab nilai aset yang kamu nak cagarkan ni lagi tinggi daripada jumlah yang kamu nak pinjam. Okay? Itu pinjaman bank ya. Okey, kita pergi kepada overdraft. Okey. Overdraft adalah satu kemudahan pada pemegang akaun semasa. Okey. So, syaratnya mesti ada akaun semasa dan kita boleh keluarkan wang lebih daripada baki simpanan dalam akaun. So, we call that overdraft. Okey. Over means lebih. Draft, keluarkan. So, kita boleh keluarkan wang lebih daripada baki dalam akaun. Okey. Dan yang ni kena mohon ya. Dia merupakan satu kemudahan, jadi kamu kena mohon. Okay? Dan dia ada had tertentu, ada limit. Okay? Dan akan dikenakan bunga atau faedah untuk jumlah overdraft yang digunakan saja. Bukan jumlah yang diluluskan, jumlah yang digunakan saja. Ini dua perkara yang berbeza. Mungkin kamu diluluskan overdraft sebanyak RM50,000, tapi kamu hanya guna RM5,000 saja. So, RM5,000 akan dikenakan faedah. Okay? Tengok contoh ni ya. Cik Wai Hun mempunyai akaun semasa di Maybank dengan baki simpanan RM20,000. Ini duit dia RM20,000. Dan mendapat kemudahan overdraft sebanyak RM50,000. So, berapa banyak dia boleh keluarkan? RM20,000 duit dia. Tambah kemudahan bank RM50,000. So, dia boleh keluarkan RM70,000. Okey. Katakan Wai Hun keluarkan RM30,000. RM30,000 ni
duit dia memang RM20,000. Dia keluarkan ekstra berapa? RM10,000 kan? RM10,000 akan dikenakan faedah. Okey, sebab RM30,000 bila dia keluarkan ni, duit dia memang ada RM20,000. Dia hanya keluarkan ekstra RM10,000. RM10,000 tu akan dikenakan faedah. RM30,000 tolak simpanan kita. Okey. So ini dipanggil overdraft. Okey. Yang ketiga, pinjaman dari kerajaan. Banyak agensi kerajaan yang bagi pinjaman seperti MARA, Agro Bank, SME Bank dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan baru. Okey, kerajaan memang nak galakkan usahawan baru dan kerajaan faham kita ni ada masalah untuk mendapatkan modal dari pihak swasta. Jadi ada banyak agensi kerajaan yang sanggup bagi pinjaman dan syarat pinjaman ni lebih fleksibel berbanding dengan bank dan dikenakan faedah atau charge yang lebih rendah atau berpatutan berbanding dengan bank. Okey. Contohnya, Cik Zainura berjaya mendapat pinjaman Agrobank sebanyak RM500,000 untuk mengusahakan sebuah ladang ternakan rusa. Okey. Pinjaman ini disediakan oleh agensi kerajaan iaitu Agrobank. Agrobank milik kerajaan. Okey. Okey, sumber modal formal yang lain kita ada kredit pusingan atau kredit pusingan ni biasa digunakan untuk operasi. Okey, operasi perniagaan, contohnya beli bahan mentah, okey, ataupun bayar sewa. Ni kredit pusingan. Okey. Kredit perdagangan diberikan oleh pembekal supplier. Okey, bila kita beli bahan mentah, barang niaga ni, kita mungkin tak mampu bayar secara tunai. So, pembekal ni akan bagi tempoh katakan 14 hari, 7 hari untuk kita bayar balik. Itu dipanggil trade credit atau kredit perdagangan. Okey. Mungkin juga modal formal ni sumbangkan oleh pelabur. Okey, yang disumbangkan oleh pelabur dalam perniagaan usahawan. Tapi ada perjanjian dan sebagainya. Okey. So, ini dipanggil modal formal. Kita ada pinjaman, bank, kita ada overdraft, kredit pusingan, kredit perdagangan, pelabur. Okey. Okey, modal tidak formal yang cikgu sebut tadi kan, dia tidak melibatkan banyak dokumentasi, okey, tak ada banyak prosedur. Okey, contohnya kita gunakan simpanan sendiri atau kita jual aset, okey, untuk jadikan modal. Okey, ini modal tidak formal, okey. Pinjaman daripada ahli keluarga atau rakan. Okey, kita boleh pinjam dari kenalan rapat, okey, adik-beradik, ibu, bapa, isteri dan sebagainya. Dan ini tidak melibatkan dokumentasi, lebih mudah, okey. Ataupun kita boleh dapatkan modal ni pelabur persendirian. Ada kenalan kamu yang dah lama berniaga, okey, dan dia boleh bantu kita melabur dalam perniagaan, okey. Dia ni bukan saja sumbangkan modal, dia juga bertindak sebagai mentor. So, niat dia nak kita berjaya. So, dia boleh bimbing kita, okey. Dia menyumbang kepakaran untuk menguruskan perniagaan. Ini dipanggil modal tidak formal, okey. Okey, sampailah kepada soalan. Okey, misalnya kalau soalan tanya uraikan 3 bentuk modal kewangan, jawapannya apa? Okey, kita ada modal teroka, modal equity, modal utang. Okey, berikan satu fakta, satu uraian. Modal teroka, modal disumbangkan oleh orang kaya, okey, syarikat atau agensi kerajaan. Okey. Badan profesional. Modal utang iaitu berbentuk pinjaman. Okey. Lepas tu kita ada modal equity iaitu modal yang disumbangkan oleh pemilik atau melalui jualan saham. Okey. Jelaskan 2 bentuk modal kewangan. Jelaskan kena buat apa? Kena berikan contoh. So ada satu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey. Jelaskan bentuk modal, fakta diberikan, kamu diminta beri uraian. Okey. So apa keyword dia? Berbentuk pinjaman, kena bayar balik. Okey. Berbentuk pinjaman, kena bayar balik, dikenakan faedah. Okey, boleh bagi contoh lah. Ada contoh ni jelaskan kena bagi contoh. Modal equity disumbangkan oleh pemilik atau menjual saham. Okey, tak perlu bayar balik, lepas tu berikan satu contoh. Okey. Uraikan 2 bentuk modal bukan kewangan. Apa dia? Satu, aset. Contohnya, usahawan ada bangunan, tanah dan sebagainya. Yang kedua, modal insan, iaitu pengalaman, kepakaran yang dimiliki. Okey. Uraikan 3 sumber modal formal. Sumber, ingat sumber ni tak sama dengan bentuk. Sumber ni dari mana? Contohnya apa? Satu, berbentuk pinjaman. Okey, pinjaman bank. Okey, lepas tu overdraft, kredit pusingan. Okey.
Boleh bagi contoh lain seperti kredit perdagangan dan sebagainya. Itu sumber modal formal. Okey. Sumber modal tidak formal, contohnya sumbangan atau simpanan pemilik. Yang kedua, pinjam dari rakan ahli keluarga. Yang ketiga, pelabur persendirian. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara modal hutang dengan modal equity. Perbezaannya kena buat table. Okey. So, apa aspek yang kita boleh bezakan? Satu, kena bayar balik atau tidak. Dari mana? Lepas tu, yang ketiga, cagaran. Jadi, kamu dapat 6 markah. Okey. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan modal equity, modal hutang. Yang ni boleh gunakan aspek perbezaan. Okey. Apa kelebihan modal equity? Tak perlu bayar balik. Ada kawalan ke atas perniagaan. Okey. Kelemahan modal equity, apa dia? Satu, risiko tinggi. Okey. Satu, melibatkan risiko tinggi, ambil masa yang lama. Okey. Nyatakan 2 kelebihan dan kelemahan modal hutang. Kelebihan dia apa? Satu, ada cagaran. Okey, ada cagaran. Lepas tu, yang ni mudah diperoleh. Okey. Kelemahan modal hutang, kena bayar balik. Okey, lepas tu dikenakan faedah. Okey, itu kelebihan dan kelemahan modal hutang. Okey. Okey pelajar, so itu berkaitan dengan bahagian keusahawanan. Keusahawanan itu berkaitan dengan modal. Okey, harap kamu faham apa yang cikgu dah jelaskan. Okey, harap kamu share dengan kawan-kawan kamu. Bolehlah bagi komen untuk baiki video cikgu. At the same time, jangan lupa subscribe ya. Okey, so selamat menjawab dan juga selamat mengulang kaji. Bye.